Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA telah pun mengumumkan bahawa mereka akan bertanding secara solo dalam PRN ataupun pilihan raya melibatkan 6 buah negeri tidak berapa lama lagi. Dan mereka telah pun mengumumkan 2 kumpulan pertama calon-calon yang akan bertanding melibatkan 3 buah negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Terengganu. Ya, walaupun kita tahu bahawasanya parti ini merupakan penyokong kerajaan dan berada dalam blok kerajaan dalam Dewan Rakyat dan mereka mengumumkan bertanding untuk melawan parti-parti yang pro kerajaan PH dan BN, tetapi persoalan itu telah pun dijawab oleh pimpinan mereka beberapa ketika yang lalu dengan mengambil contoh pilihan raya negeri Melaka dan Johor yang berlaku apabila BN bertanding melawan PN walaupun mereka berada dalam satu blok kerajaan yang sama dalam penggal kerajaan yang lalu. Tetapi selain pada itu, kita juga mahu bertanyakan soalan-soalan yang lain. Antaranya, apakah yang menyebabkan mereka begitu berminat dengan Selangor sebagai contoh dan apa pandangan mereka tentang generasi muda Undi 18 dan sebagainya. Jadi bersama-sama kita di studio pada hari ini, saudara, saya persilakan Setiausaha Agung Muda Saudara Amir Hariri Abdul Hadi yang juga merupakan calon muda di DUN Seri Serdang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Haizir jemput saya. Okay, terima kasih juga atas kesudian untuk menerima jemputan kami. Difahamkan banyak program yang telah pun disusun sepanjang hari ini dan seterusnya. Betul. Sekarang ni kita masih lagi dalam proses merangka gerak kerja. Saya dan tim saya, kita tengah tengok perkara-perkara yang boleh kita lakukan sebab kita tahu dalam tempoh sebelum pengumuman ataupun penamaan calon, kita tak boleh untuk berkempen kan, tapi mungkin lebih kepada mengenali orang-orang yang berada di sana, berjumpa dengan seberapa ramai yang boleh sebelum kita lebih fokus kepada kempen-kempen politik. Ya. Baik, saya rasa saya nak terus kepada soalan kita tentang minat yang muda tunjukkan kepada negeri Selangor khususnya kerana dalam pengumuman yang kita dapat baru-baru ini bahawa muda akan bertanding kurang daripada 10% kerusi melibatkan 6 buah negeri yang kita tahu ada 245 kerusi di 6 negeri, kerusi DUN yang ditawarkan, dan jika kita congak secara kasar 10% barangkali sekitar 24 ke 25 kerusi, tetapi daripada 2 batch yang telah pun diumumkan, 4 yang dalam batch yang pertama dan 6 dalam batch yang kedua, 8 daripadanya adalah di Selangor sahaja. Kenapa? Barangkali ada fokus tertentu yang ingin dicapai di Selangor oleh muda. Secara jujurnya kepada Saudara Haizir dan mungkin pendengar, kita mengukur baju di badan sendiri. Ya. Kita tahu bahawa dalam keadaan kita akan bergerak secara bersendiri, kekuatan kita sangat limited. Kita tak nak mengambil risiko yang terlalu besar. Dalam masa yang sama, kita rasa ada keperluan untuk kita menyampaikan mesej kepada rakan-rakan kita di dalam kerajaan tentang isu-isu yang telah pun disebutkan oleh Saudara Haizir, antaranya isu-isu reformasi, agenda-agenda reformasi yang perlu dilaksanakan dalam keadaan segera. Dan sebab itu kita meletakkan calon berdasarkan daripada kesesuaian calon yang akan bertanding nanti, bukan sekadar kerana kita melihat negeri. Sebab yang akan terlibat dengan pilihan raya negeri akan datang ni ada 6 negeri saja kan, dan kita juga kena akui bahawa kedua-dua wakil kita berada di Johor. Boleh jadi barangkali kalau Johor juga terlibat dalam PRN kali ini, kita juga akan letakkan calon yang agak ramai di Johor. Seperti yang saya sebutkan, kita mengukur baju di badan sendiri. Dalam masa yang sama, ianya berdasarkan kesesuaian calon. Ya. Dalam kita berdepan dengan pilihan raya kali ini, muda tidaklah ada resources yang terlalu besar. Bukan saja daripada sudut jentera tapi juga daripada sudut kewangan. Dan calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kali ini, mereka akan bertanggungjawab untuk cuba mendapatkan dananya sendiri. Dalam betul yang telah pun kita umumkan sebelum ini, muda telah pun melancarkan antara lain Muda Hustle untuk bukan saja calon-calon kita, tim-tim kita dan semua akar umbi kita untuk menggerakkan kempen untuk mendapatkan dana. Jadi ini antara isu yang besar dengan menjual baju, Sadiq jual otak-otak, ada yang jual kuih, ada yang jual nasi lemak. So dalam keadaan kita ada resources yang kecil ini, kita ukur baju di badan sendiri dan kita meletakkan calon berdasarkan kesesuaian calon yang akan bertanding nanti. Ya. Selain daripada mesej yang kita nak hantar kepada rakan-rakan kita. Adakah itu bermaksud bahawa dengan meletakkan 8 daripada 10 orang yang telah pun diumumkan dalam 2 batch awal ini di Selangor,
itu merupakan calon-calon yang paling sesuai untuk muda pertaruhkan dalam 6 negeri ini atas faktor apa? Kerana Selangor dilihat sebagai paling muda meletakkan minat di situ. Kita macam yang diumumkan juga sebelum ini, dalam proses pemilihan calon kali ini berbeza dengan proses yang sebelum ini. Kita panggil apa yang kita panggil sebagai democratization of our selection process. Kita membuka ruang kepada bukan sahaja anggota muda, bukan sahaja pimpinan utama muda, malah ahli akar umbi muda termasuk orang awam untuk mendaftarkan diri, menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Dalam proses pemilihan calon ini, mereka juga meletakkan kursi-kursi yang mereka ingin tandingi. Jadi itu juga menjadi antara faktor kenapa kita memilih mereka untuk bertanding. Dan kita percaya selepas satu series of interviews dan perjumpaan dan semakan, dan kita semak latar belakang mereka termasuk sitos, sikris dan sebagainya, dan kita percaya inilah calon yang terbaik untuk kita hantar mewakili suara dan rupa bentuk negara Malaysia ini, ya, dengan berbilang bangsanya dan agamanya, dengan wajah yang baru, dengan semangat yang baru, dengan latar belakang yang mewakili rakyat Malaysia. So itu antara faktor utama kenapa kita memilih seseorang itu dan kenapa kita memilih untuk bertanding di kerusi tersebut. Kalau kita lihat sekarang ini, kita baru umum satu kerusi di Pulau Pinang dan satu kerusi di Terengganu, dan majoriti yang lainnya semuanya berada di Selangor, kan? Sebab itu kita kata ianya berdasarkan kesesuaian calon yang menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini. Barangkali itu juga menghantar mesej bahawa kelompok sasaran pengundi ataupun demografi pengundi muda barangkali ataupun peminat kepada parti muda ini barangkali banyak tertumpu di Selangor. Betul. Ya, boleh jadi memang itulah antara sebabnya, dan kita kena akui benda itu. Memang pengundi dan penyokong Selangor ini tertumpu di kawasan-kawasan bandar. Kita kena akui benda itu. Walaupun begitu, dalam pilihan raya yang lepas kita diberikan cabaran untuk bertanding di kawasan-kawasan luar bandar dan kita terima. Dan kalau lihat kepada kerusi-kerusi yang muda tandingi dalam pilihan raya umum yang lepas, kita bertanding di hampir semua kerusi kawasan separa bandar dan juga luar bandar, dan hampir semua kerusi kita bertembung dengan menteri-menteri, dan kita mengambil semangat dan keberanian itu untuk kita masuk. Tapi memang kita akui mungkin majoriti sokongan muda itu berada di kawasan bandar. Cuma dalam keadaan sekarang ada orang kata kenapa tak bertanding di sini dan situ. Satu, kerana kita kali ini ada peluang dan ruang untuk memilih sendiri di mana kita nak bertanding. Kalau yang dalam pilihan raya yang lepas ada yang cuba dictate kita lah, kamu hanya boleh bertanding di sini jangan kacau dan sebagainya. Tapi kali ini kita ada peluang untuk membuat keputusan sendiri. So akhirnya kita membuat keputusan berdasarkan kemampuan calon dan juga kekuatan kita sendiri. Macam yang saya sebutkan sekali lagi, yang penting iaitu mengukur baju di badan kita sendiri, dan itulah kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita tawarkan. Faktor tersebut iaitu kemampuan untuk memilih kerusi-kerusi yang muda favor untuk bertanding berbanding sebelum ini yang terpaksa ada timbang tara dengan parti-parti yang lain. Adakah muda melihat bahawa peluang untuk mencatatkan prestasi yang lebih baik daripada PRU ke-15 itu wujud? Kita realistik, ya. Kita tahu dalam sistem pilihan raya Malaysia ini, sistem first past the post, suka untuk mana-mana satu parti bergerak sendiri bersendirian. Kita mengambil risiko ini kerana kita merasakan bahawa ada keperluan untuk kita menyatakan sikap. Saya sendiri nak bagi tahu pada saudara Haize, tidak pernah ada cita-cita untuk masuk dalam parti politik. Malah latar belakang saya dalam aktivisme. Saya bergerak dengan Suaram, saya bergerak dengan Liga Rakyat Demokratik, saya bergerak dengan Kelab Bangsa, kita buat macam-macam inisiatif, buku dapur jalanan dan sebagainya. Saya tak ada rasa untuk masuk parti politik. Cuma apa yang kita nak daripada dulu sampai sekarang adalah satu proses reformasi berlaku dalam sistem pentadbiran negara. Sebab kita kena akui bahawa kerajaan dia tidak akan kekal selama-lamanya. Kerajaan satu hari nanti akan tumbang. Kalau hari ini kita tidak push untuk agenda reform, akan datang tidak akan berlaku. Saya rasa saudara Haize pun tahu, daripada sebelum ini kita dah cakap tentang isu LCS sebagai contoh. Saya masih lagi didakwa, masih lagi turun dari mahkamah tentang isu LCS. Bayangkan kalau sebelum 2018 itu kita bicara tentang isu 1MDB, selepas menang PRU ke-14 dan kita tidak bicara tentang isu 1MDB.
Dan tentu menunjukkan bahawa kita tidak konsisten dengan mesej kita. Ada banyak perkara yang kita sebutkan. Bukan sahaja tentang isu LCS, kita juga bicara tentang isu AUKU sebagai contoh. Kita juga bicara tentang isu Altar Sultan dan lain-lain. Dan hari ini kita tahu semalam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah juga dakwa pagi ini di bawah Altar Sultan yang kita lawan dahulu bersama dengan rakan-rakan yang lain. So message kita adalah we need to be consistent. Kita kena konsisten, dan sekarang itu kita mengambil sikap kali ini bahawa we have to do something. Kalau sebelum ini kita hanya berada di luar dalam aktivisme bersuara, kali ini kita masuk dalam politik bukan sekadar untuk kuasa. Orang kena faham itu. Ya, parti politik mestilah mendapatkan kuasa, tapi it is not just about power. Apa sebab dan punca kita masuk politik itu juga penting. Kita masuk politik sebab kita ada agenda, kita ada perasaan bahawa sesuatu perlu dilakukan, perubahan perlu dibawa. Tapi bila itu tidak berlaku, bukan saja ianya tidak berlaku. Saya boleh bagi tahu dan jaminan kepada saudara Haize, andai kata agenda reformasi yang kita ketengahkan sebelum ini dibawa oleh kerajaan hari ini, there is no reason, tak ada sebab untuk muda bertanding dalam pilihan raya kali ini. Tapi disebabkan kita melihat bukan sahaja tidak dilaksanakan, kita sendiri tidak diberi ruang untuk berbincang. Saya tak tahu, saya dah masuk ke soalan-soalan lain dan sebagainya, tapi saya rasa penting untuk kita jelaskan. Kita cuba untuk berbincang. Ada perkara-perkara yang perlu kita bawa dan kita bincangkan bersama. Ada agenda dasar yang perlu kita ketengahkan. Muda boleh mainkan peranan dalam sudut mahasiswanya contohnya, daripada sudut undang-undang AUKU yang mungkin kita boleh tambah baik. Perbincangan itu perlu ada, tapi perbincangan itu tidak wujud. Itu yang menjadikan kita terpaksa mengambil risiko ini dalam keadaan kita tahu it is not easy and it is almost impossible. Ada orang kata mustahil untuk third force akan berjaya dalam pilihan raya kali ini dan korang mungkin kalah. Tapi kita terpaksa mengambil risiko ini kerana ada perkara yang lebih besar berbanding hanya jawatan dan sebagainya. Saya sendiri walaupun Setiausaha Agong, dalam PRU lepas saya tak bertanding pun. Sebab tu saya nak katakan bahawa bukan sekadar kuasa. Ya, power is important. As a political party, kita mesti terlibat dengan pilihan raya. Tapi it is not just about power. Dia mesti datang dengan prinsip. Dia mesti datang dengan sebab kenapa kita berada dalam politik. Maknanya dengan menyertai pilihan raya ini, muda bersedia untuk kalah kerana apabila berkatakan bahawa mesej itu yang perlu disampaikan terlebih dahulu berbanding untuk mencapai kekuasaan. Mesej itu yang perlu disampaikan dalam keadaan muda menyedari kekuatannya yang tidak mampu untuk menjadi kuasa ketiga, tetapi mesej itu yang perlu disampaikan. Ada muda bersedia untuk kalah dalam perayaan kali ini? Saya percaya bahawa pengundi-pengundi kita matang. Matang dalam erti kata kita telah pun berada di bawah pentadbiran hampir semua kerajaan ataupun hampir semua parti politik. Kita telah pun berada di bawah parti perikatan dahulu, kemudiannya Barisan Nasional. Kemudiannya kita pernah pun berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. For the first time, pertama kali dalam sejarah kita menukar kerajaan. Kita pernah berada di bawah kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kita pernah juga berada di bawah kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan kali ini kita berada di bawah kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tidak ada orang yang boleh membayangkan bahawa satu hari nanti PH dan BN boleh bekerjasama di antara satu sama lain. Bermaksud juga, kita juga nak cakap bahawa semua parti-parti yang sekarang ini bertembung dengan memainkan pelbagai sentimen, sentimen agama, sentimen kaum dan sebagainya. Saya nak bagi tahu DAP dan PAS pernah bekerjasama. Bersatu dan PKR pernah bekerjasama. Sekarang ni UMNO dan DAP pernah bekerjasama. Hampir semua parti utama pernah bekerjasama dan pernah menjadi kerajaan. Dan kita percaya bahawa rakyat telah pun merasai kerajaan-kerajaan ini. Dan di dalam dua gergasi yang akan bertembung dalam pilihan raya yang akan datang ini, muda menawarkan satu alternatif baru kepada pengundi. Dan kita percaya pengundi matang untuk membuat keputusan. Kita bersedia, bukan kita bersedia kalah, kita bersedia menerima keputusan yang akan dibuat oleh pengundi nanti. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah, bermaksud ada perkara yang perlu ditambah baik. Dari peringkat muda, mungkin kempennya perlu ditambah baik, mungkin messagingnya perlu ditambah baik. Jadi kita bersedia untuk menambah baik apa yang perlu. Yang penting dan yang utama juga pada muda, selain daripada terlibat dalam pilihan raya kali ini, adalah untuk kekal konsisten dengan mesej yang kita nak hantar. Dan saya juga percaya, saya dulu orang sama juga. Saya nak kata saya tak ada minat dengan politik parti.
parti politik ini. Saya percaya dulu bahawa untuk kita terlibat dengan politik, tidak semestinya kita masuk dalam parti politik. Saya dalam NGO pun boleh terlibat dengan politik. Anak-anak muda di luar yang berminat boleh terlibat dengan pelbagai platform yang lain untuk terlibat dengan politik. Tetapi yang membuatkan orang muda hilang minat dengan politik kerana ahli politik tidak konsisten dengan mesej yang mereka ingin sampaikan. Sebab tu orang kata jangan percaya dengan orang politik. Orang politik ni sebelum pilihan raya kata A, selepas pilihan raya kata B. Itu yang membuatkan orang hilang kepercayaan dan orang hilang minat dengan politik itu sendiri. Sebab ahli politik tidak konsisten. Sebab itu dalam muda, kalau dulu kita lawan LCS, kita kata ada penyalahgunaan kuasa. Kalau kita ingat dulu, ada ahli-ahli politik yang kata dalam LCS ini ada orang-orang politik terlibat. Ada hampir 800 juta dana diseleweng dan sebagainya. Kita mesti siasat dan kita kena pastikan isu itu dibawa. Saya antara orang yang saya the only person yang didakwa, tapi yang terlibat dengan himpunan berkaitan dengan isu LCS. Saya nak bagi tahu pimpinan yang ada dalam kerajaan hari ini ada ketika himpunan itu, dan mereka juga antara yang paling lantang berbicara tentang isu LCS. Kenapa sekarang dilihat agak perlahan ataupun perbincangan tentang LCS itu tidak dilakukan, especially dalam parlimen, tempat di mana bajet ataupun dana itu diluluskan tapi tidak dibahaskan. Ada yang kata sebab kita tunggu laporan PAC. Yang kita nak bahaskan, saya masuk je lah boleh terus. Okay. Sebab kita sembang-sembang kan. Saya masuk je terus. Sebab yang kita nak bahaskan ialah bukan tentang apa update pembinaan LCS. Itu memang kita kena bahas. Tapi yang kita nak bahaskan, PAC dah keluarkan laporan in 2022 bahawa ada masalah dalam pembinaan kapal LCS. Waktu itu semua orang keluar kenyataan. We have to debate dalam parlimen. Kita kena stop the work. Pastikan mereka yang terlibat dengan salah guna kuasa yang melibatkan duit rakyat yang besar ini dibawa ke muka pengadilan. Bukan saya seorang kata, bukan muda saja yang kata, parti lain yang kata juga. Tapi lepas habis, dan nadanya berbeza. Kita tunggu laporan PAC. Laporan PAC untuk update pembinaan kapal. Yang kita nak bahas, apa yang jadi sebelum tu? Yang kata reka bentuk kapal tidak ikut apa yang diminta oleh tentera laut Diraja Malaysia. Panglima tentera ada keluarkan surat-surat berkaitan dengan isu ini. Kata ada kita buat pembelian yang tidak perlu, sampai beli TV dan sebagainya yang dah rosak. 15%, almost 15% in 2022 waktu keluarkan laporan tu, 50% barang yang dibeli dah pun dibeli untuk membina telah pun rosak. Kita juga melantik CAD dan CED syarikat lain untuk membeli barang yang membuatkan ada kos tambah. Ini benda yang kita nak bahaskan. Sebab itu, tapi bila sekarang dia jadi tunggulah laporan PAC. Kenapa berubah nadanya? Sebab tu orang buat macam, orang kata apa ni, betul ke orang politik ni? Dulu saya faham Cik Ahmad concern yang Cik Ahmad cuba sampaikan, tapi isu-isu yang dibahaskan itu LCS, parlimen sebagainya adalah di peringkat persekutuan. Pilihan raya yang akan disertai oleh muda pada kali ini adalah pilihan raya negeri, melibatkan isu-isu setempat, negeri, daerah dan sebagainya. Bagaimana muda ingin membawa isu-isu tersebut, dan adakah sebenarnya dalam politik di negara kita ini sebenarnya tidak ada beza lagi antara isu-isu di peringkat persekutuan dengan di peringkat negeri, menyebabkan muda membuat keputusan untuk bertanding juga dalam pilihan raya negeri walaupun isu-isu yang adalah di peringkat pusat. Realiti politik dalam Malaysia ini, isu nasional adalah isu yang penting. Regardless dia adalah pilihan raya negeri ataupun pilihan raya pusat. Apa yang berlaku di peringkat pusat akan memberi kesan kepada keputusan di peringkat negeri juga. Kalau kita tengok sekadar melihat tentang peranan yang akan dimainkan oleh ahli parlimen ataupun ADUN sebenarnya kerja dia bukan pergi tengok longkang ataupun uruskan lampu tidak hidup. Tapi sekarang ni realitinya ADUN kena uruskan benda ni, sedangkan perkara ini perlu diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan, ahli majlis dan sebagainya. Ahli parlimen juga begitu. Sebenarnya mereka perlu menentukan dasar-dasar di peringkat pusat dan negeri di dalam Dewan Undangan Negeri dan dalam Dewan Rakyat. Jadi sebab itu kita kata walaupun ini adalah pilihan raya negeri, which is yes, betul, kita kena bincang dan bicara tentang isu lokal, tetapi isu nasional juga merupakan isu yang penting yang rakyat nak tahu, dan rakyat akan mengundi juga kerana isu-isu ini. Dan kerana itu kita kata dalam keadaan muda masuk dalam pilihan raya kali ini, kita nak hantar mesej yang jelas. Undi kepada muda, kita berikan wake up call kepada rakan-rakan kita dalam kerajaan. Saya masih baik dengan mereka, mereka adalah sahabat saya. Mungkin mereka ada cara fikir yang berbeza
dalam menguruskan sesuatu isu, tapi kita juga ada cara kita sendiri yang kita rasakan bahawa the reform agenda kena bermula sekarang. Dalam masa yang sama, kita sebutkan di peringkat muda, kita democratize our selection process untuk kita punya candidate. Kita juga democratize kita punya proses pembentukan dasar yang akan kita umumkan kemudian, yang mana kita juga membuka ruang kepada orang ramai memberikan pandangan dan cadangan. Begitu juga di peringkat lokal nanti. Sekarang ini saya dan rakan-rakan saya diumumkan sebagai calon muda di DUN di N29 Seri Sedang. Kita sedang lakukan proses bertemu dengan seramai mungkin orang. Walaupun saya membesar di Seri Sedang, saya membesar di Seri Kembangan sebenarnya, tapi tak jauh lah dengan Seri Sedang itu, dan saya ayah saya pernah berniaga di Pasar Borong Sedang, Pasar Borong Selangor di Seri Sedang dan sebagainya. Kita sedang mendapatkan lebih banyak input daripada masyarakat, sebab dalam keadaan tempoh yang panjang, most of the time dalam banyak masa orang politik lah yang hanya akan memberikan cadangan mereka, yang bercakap dan sebagainya. Kurang kita sebenarnya mendengar apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat setempat. Sebab itu di peringkat lokal kita juga ada beberapa cadangan yang akan kita bawa. Antaranya kita nak bawa idea usul rakyat contohnya. Di peringkat rakyat kita nak bawa usul rakyat di mana ianya berbentuk referendum sebagai contoh. Ini salah satu contoh sajalah. Nanti kita akan lebih banyak perkara-perkara lain yang kita akan bawa. Tapi kalau di tempat satu kawasan itu ada sebarang isu mendapat sokongan kurang lebih 10,000 penduduk, dia akan dibawa ke dalam mesyuarat Dewan. So itu antara perkara-perkara yang kita sedang teroka berdasarkan daripada input-input yang diambil daripada rakyat. Sebab banyak perkara DUN ni dia punya bersidang bukan tak panjang. DUN yang paling aktif yang paling rajin katakan ialah di Johor, Dewan Undangan Negeri Johor, which is 15 days saja, 15 hari saja. Ada DUN yang bersidang kurang lebih daripada itu. Banyak keputusan-keputusan besar yang tidak melalui sidang DUN. Banyak keputusan-keputusan kelulusan projek yang tidak melalui sidang DUN. Dan perkara ini perlu diambil kira. Dan suara rakyat, ada perkara-perkara. Contoh, saya bagi contoh. Di Selangor, antara isu yang sekarang ini sedang diperkatakan, PJD Link. Pembinaan PJD Link yang mendapat tentangan daripada penduduk. Perkara ini boleh dibawa ke dalam Dewan sekiranya ada satu bentuk usul rakyat yang boleh dibahaskan dengan lebih panjang. Isu penyah gazetan, hutan simpan dan sebagainya, ini boleh isu-isu yang boleh bawa. So nak kata bukan sahaja isu nasional, ya isu nasional penting, dan kita masih lagi percaya bahawa isu nasional akan memainkan peranan yang besar dalam keputusan rakyat memilih dalam pilihan raya kali ini. Kita juga ada isu-isu lokal, cumanya kita nak dengar lebih banyak daripada orang awam, pengundi, apa yang mereka benar-benar mahukan. Walaupun kita tahu, tapi orang politik tak tahu semua benda. Rakyat lebih tahu banyak perkara. So sekarang ni kita dalam proses menerima input-input yang penting sebelum kita umumkan. Wake up call yang saudara bangkitkan sebentar tadi tentang satu teguran kepada Pakatan Harapan khususnya, adakah itu sebenarnya membawa maksud atau menghantar mesej bahawa sebenarnya muda masih lagi berhasrat untuk berada dalam blok kerajaan perpaduan pada ketika ini dan tidak berhasrat untuk keluar daripada Kerajaan Pakatan Harapan, ataupun sebenarnya sudah ada keputusan yang dibuat untuk berkecuali ataupun menyertai pembangkang sebagai contoh? Apa sebenarnya keputusan yang ingin muda tentukan? Saya rasa pusat? Soalan ni memang banyak ditanya kan oleh rakan-rakan, bab kata kita punya ketua penerangan semalam, kalau soalan ni masuk dalam barisan sebab banyak orang tanya kan. Pertama, kita merasakan bahawa kita dah go beyond that question. Kita adalah parti yang menghantar surat. We are the first one who send letter kepada pimpinan Pakatan Harapan menyatakan kesediaan kita untuk bersama. Dan surat itu telah pun dihantar sebelum pilihan raya umum ke-15. Ketika itu dikatakan oleh YAB Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kata perlu lalu ROS dan sebagainya, jadi tak boleh, kita kena buat electoral pact. Okay. Sampai sekarang tidak ada sebarang kata putus daripada rakan-rakan Pakatan Harapan, sebab kita dah hantar. Jadi kita dah bola itu sekarang ni di gelanggang Pakatan Harapan untuk decide. Muda pada kita dah hantar untuk sekian lama surat itu dan kesediaan kita, tapi tidak ada kata putus. Takkan nak salahkan kita lagi. Okay, so kita takkan
bicara terlalu panjang lagi pasal benda ni. Kita dah go beyond that. Okay. Apa Adakah pun keputusannya, mereka yang buat keputusan. Ya, keputusan itu di tangan mereka. Tapi di peringkat muda, adakah muda ingin menunggu ataupun membiarkan mereka membuat keputusan ataupun tidak? Ataupun menarik diri sebagainya? Tidak lagi menunggu. Saya tidak rasa ada keperluan untuk kita kata kita menarik diri dan sebagainya, because kita tak pernah berada di dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Tapi kita tidak lagi menunggu. Kita terpaksa bergerak ke hadapan. Kita sudah cuba selain daripada surat untuk masuk Pakatan Harapan, which is sebenarnya tidaklah begitu penting. Yang lebih penting sebenarnya ialah ruang dan peranan yang boleh dimainkan muda dalam kerajaan. Sebab kita ada agenda, macam kita sebutkan, kita ada agenda-agenda yang ingin kita ketengahkan. Tentang isu pengundi muda, tentang isu mahasiswa, tentang isu wanita, tentang banyak isu yang ingin kita push berada di dalam kerajaan, tapi tidak ada ruang itu. Perbincangan tidak dilaksanakan. Kita dah hantar surat. Saya nak maklumkan, saya bukan hantar surat melalui email saja, saya hantar surat by hand kepada semua pimpinan, not just one. Bukan saja kepada seorang, tapi saya hantar kepada semua pimpinan Pakatan Harapan. Ajak kita jumpa dan bincang. Bukan bincang untuk kita kata mana JLC yang kita nak, walaupun sekarang ni kita tahu lantikan JLC dibuat. Dalam dulu kita kata tak, kita kata jangan buat, tapi kita buat sekarang. Tapi tak apalah. Tapi kita nak jumpa bukan nak bincang tentang isu jawatan. Kita dah nyatakan, dan saya dah keluarkan dah surat tu. Kita nyatakan kesediaan kita berjumpa untuk membincangkan isu-isu dasar dan peranan yang boleh dimainkan muda dalam kerajaan sekarang. Tak nak jumpa. Jadi apa lagi option yang kita ada? Kita terpaksa mengambil keputusan berat ini untuk antara lain menghantar mesej, dan diharapkan rakan-rakan kita yang saya percaya bukan semuanya buruk dalam kerajaan. Ramai rakan-rakan saya yang baik yang berada dalam kerajaan. Saya harap mereka boleh menerima teguran dengan hati yang terbuka, sebab saya tahu mereka juga tahu bahawa dahulu kita, sebagai contoh saya orang yang banyak ke jalan raya. Kita ke jalan raya bersama-sama. Kita disiasat polis bersama-sama, kita di lock up bersama-sama. Kita lalui perkara ini bersama-sama, dan saya percaya mereka faham dengan apa yang saya sampaikan. Mereka mungkin ada jalan yang berbeza yang mereka ingin ambil, tapi saya harapkan janganlah kita tinggalkan sebab utama kenapa kita mengambil keputusan berat untuk masuk dalam politik, iaitu untuk mengangkat agenda yang kita dah perjuangkan lama. Saya ingin bawa trivia sikit kepada penonton sebelum kita menutup perbincangan ini, bahawa saudara Amir Hadi dan sebenarnya merupakan seangkatan dengan pemimpin-pemimpin muda dalam parti-parti yang lain, contohnya Adam Adli, Yang Sefura, Syukri Razak, Syekh Omar dan sebagainya, yang masing-masing memilih parti-parti yang berbeza walaupun mereka dari sekolah politik yang sama, boleh dikatakan begitu. Hubungan persahabatan yang saudara jalankan dengan rakan-rakan yang lain ini walaupun mereka memilih parti-parti yang berbeza, bagaimana saudara mengungkapkan dalam konteks apabila terpaksa bertembung dengan rakan-rakan sendiri dalam politik kepartian? Saya, family saya, ayah dan mak saya adalah orang PAS. Orang PAS yang tega lah, buka pasti di kawasan, dulu jadi ketua cawangan dan sebagainya. Ayah saya dulu kalau kata ada ceramah PAS di Kelantan, dia akan drive kereta, tidur dalam kereta. Begitu kuatnya mereka menyokong PAS. Tapi kita tak pernah sampai berputus hubungan kekeluargaan kerana perbezaan pandangan politik. Dan ini juga satu perkara penting yang ingin kita bawa. Selain daripada perkara-perkara besar, mesej yang ingin kita sampaikan dalam PRN kali ini kepada pengundi-pengundi, tidak mengapa kalau kalian nak menyokong Pakatan Harapan, it's okay. Nak menyokong Perikatan Nasional, it's okay. Nak menyokong muda, Alhamdulillah. Tapi jangan kerana politik kita memutuskan hubungan persaudaraan dan persahabatan. Dan saya juga hantar mesej kepada rakan-rakan saya dalam parti-parti yang berbeza. Saya maklumkan bahawa walaupun kita bertembung, harapnya persahabatan kita kekal. Akhirnya kita ada prinsip dan kita ada jalan yang berbeza, cara yang berbeza. Saya tak kata mereka tidak berprinsip, mungkin mereka memikirkan dengan jalan yang berbeza. Tapi jangan sampai kita berputus hubungan sehingga mengkafirkan orang lain kerana pandangan politik. Macam yang saya sebut dari peringkat awal, semua parti-parti politik ini yang sedang bergaduh ini dulu pernah satu meja sekali, dulu pernah mempertahankan satu sama lain. Bermaksud jangan kita terlalu taksub dengan politik sehingga kita memutuskan persahabatan kita. Dan saya harapkan rakan-rakan saya di luar yang sekarang ini mungkin berbeza platform dan berbeza sedikit pandangan, kita tidak memutuskan hubungan. Dan Alhamdulillah juga saya nak sebutkan, saya masih baik dan rapat dengan saudara Adam Adli sebagai contoh. Kami dulu duduk sekali di rumah yang sama, dan rakan-rakan yang lain juga, ya, Mandip Singh dan lain-lain, semua ni sahabat-sahabat saya. Kita
tidak berputus hubungan, masih lagi bercakap di antara satu sama lain, dan itu juga mesej yang ingin kita sampaikan dalam pilihan raya kali ini. Yang terakhir saudara barangkali tentang Undi 18, satu inisiatif yang saudara sendiri gerakkan bersama rakan-rakan yang lain pada satu ketika, dan apabila dalam PRU yang ke-15 yang lalu ada pihak yang seolah-olah mengesali keputusan tersebut kerana keputusan anak-anak muda yang dilihat tidak cenderung memihak kepada mereka. Adakah saudara juga merasakan itu satu keputusan yang agak tergesa-gesa, ataupun sebenarnya kita perlu memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda ini? Saya tidak rasa kesal. Saya ingin kata begini, apabila kita push untuk satu agenda reform, dia tidak boleh kerana ianya memberikan kebaikan kepada kita. Saya tahu dulu YB Presiden Muda Syed Saddiq ketika ingin bawa usul Undi 18 ada tentangan. Kata ianya tidak akan membawa kebaikan kepada parti kerajaan. Kebiasaannya orang muda ini sifat dia anti-establishment, ya, counter culture dan sebagainya. Kita kata bila kita nak buat sesuatu, ianya tidak boleh hanya kerana kita nak dapat kebaikan itu. Kerajaan tidak akan kekal selama-lamanya. Mesej yang kata sebut, antara contohnya hari ini Yang Amat Berhormat Sanusi didakwa di mahkamah menggunakan Akta Sultan. Akta Sultan ini kita dah lawan lama. Ada banyak sebabnya. Kalau kita nak buat satu forum bincang pasal Akta Sultan pun boleh. Kita tahu ianya digubah 1948 sebelum merdeka, digunakan ke atas mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Banyaklah, ya. Secara asasnya pun kita tak setuju dengan penggunaan Akta Sultan. Tapi kita jangan nak masuk Akta Sultan sebab ianya akan memberikan kebaikan kepada kita saja. Kerajaan tidak akan kekal selama-lamanya. Kerajaan akan bertukar-tukar. Boleh jadi kerajaan lain akan naik. Kerajaan lain akan naik. Kalau kita tak buat agenda reform sekarang, dia akan gunakan ini ke atas kamu pula. Sebab itu kita kata penting untuk kita konsisten. Dan reform yang ingin kita bawa itu tidak boleh hanya kerana ianya memberi kebaikan kepada kita. Undi 18, ya betul. Mungkin berdasarkan data, ramai juga yang mengundi parti yang berbeza. Ataupun parti yang di sebelah sana. Pembangkang lah ketika ini, boleh katakan. Tapi itu disebabkan oleh kempen. Itu disebabkan oleh mesej yang mudah difahami. Itu disebabkan oleh perkara-perkara lain. Kita boleh katakan mungkin sentimen dan sebagainya. Tapi kerana mereka berjaya. Kalau nak, kita kena buat usaha yang sama. Bukanlah usaha maksudnya kita kena mainkan isu sentimen dan sebagainya. Tidak. Tetapi mungkin kita perbaiki kempen kita, messaging kita, social media presence kita dan sebagainya, yang mungkin akan membuatkan mereka menyokong kita. Saya nak sebut terakhir pada saudara Haize. Isu Undi 18 ini telah pun dibincangkan sebelum kemerdekaan. Saya rasa ramai orang tak tahu. Apabila British, ini sejarah sikit lah kalau boleh saya tambah sikit kan. Apabila British mencadangkan selepas Malayan Union, mencadangkan perlembagaan federation, not federal constitution, but federation constitution. Gerakan-gerakan yang menggesa untuk kemerdekaan ini, gerakan-gerakan progresif ini telah pun mencadangkan satu perlembagaan lain dipanggil People's Constitution, Perlembagaan Rakyat. Di dalam Perlembagaan Rakyat yang dipelopori oleh gerakan progresif menuntut kemerdekaan telah pun menyebutkan bahawa hak mengundi perlu diberikan kepada orang yang berumur 18 tahun ke bawah. This is before independence, sebelum kemerdekaan. Telah pun dibincangkan. Dan negara-negara maju yang matang daripada sudut politiknya telah pun menurunkan sekian lama. Malah ada negara yang telah menurunkan sehingga umur 16 tahun. Sebenarnya kita yang tidak memberikan kepercayaan kepada orang-orang muda kita. Dulu orang-orang muda ini malah Datuk Seri Najib sebagai contoh. Dia adalah Menteri Besar termuda. Kenapa dahulu kita boleh berikan kepercayaan kepada orang muda? Sekarang ini kita menganggap orang muda kita tidak boleh buat apa-apa. Naif dan sebagainya. Sedangkan yang mempelopori gerakan kemerdekaan antara contohnya adalah guru muda di Institut Perguruan Sultan Idris yang menubuhkan KMM sebagai Kesatuan Melayu Muda, antara pelopor kepada gerakan kemerdekaan. Orang-orang muda semuanya. Daripada sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan. Tapi sekarang tiba-tiba orang muda ni tak ada pengalaman, orang muda ni tidak boleh buat keputusan, orang muda ini tak cukup ajar dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan dunia bergerak dengan pantas, tidak ada siapa yang boleh membayangkan bahawa sekarang ini hampir semua boleh dilakukan online. Ketika pandemik, tiba-tiba semua kena pakai Zoom. Maksudnya dunia bergerak pantas. Idea juga bergerak pantas. Dan kita memerlukan pandangan dan idea baru macam mana untuk kita membawa. Sekarang ni AI dan sebagainya. Kita memerlukan pandangan, idea baru, cara baru, pemikiran baru dan orang-orang baru dalam politik untuk membawa negara kita ke hadapan. Dan saya juga nak hantar mesej sekali lagi,
Jangan kita bermain sentimen untuk politik, menggunakan isu kaum dan agama kerana semata-mata kerana politik. Ini masanya untuk kita bincangkan isu yang lebih utama, isu dasar, pendidikan, pengangkutan dan yang lain-lain. Yang itulah yang satu-satunya jalan untuk kita bawa negara ke hadapan. Dan satu lagi terakhir, kita boleh berbeza, kita berbeza dan kita kena akui kita berbeza. Kita ada kaum-kaum yang berbeza dalam negara, kita ada agama-agama yang berbeza dalam negara. Kita tak suka macam mana pula dengan orang Melayu contohnya. Orang Melayu akan ada sampailah negara dunia ini kiamat. Orang Cina akan ada di sini, orang India akan ada di sini, orang Iban Kadazan, orang semualah, orang asal, orang asli dan sebagainya akan ada di sini. Seberapa benci pun kita dengan mereka, mereka akan ada di sini. The only way forward, satu-satunya jalan untuk negara kita ni bergerak ke hadapan ialah untuk kita belajar, kenal-kenal di antara satu sama lain, menghormati perbezaan di antara kita dan membincangkan perkara untuk negara, bukan sekadar memainkan sentimen bangsa dan agama. Baik, terima kasih Saudara Amir atas penjelasan yang cukup panjang lebar tentang hasrat dan impian mereka, beliau dan Parti Muda khususnya untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Saudara, banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh Parti Muda ini selaku parti yang baru untuk bertanding dalam pilihan raya dan terlibat dalam aktiviti demokrasi di negara kita. Tetapi apapun pandangan dan idea-idea yang mereka bawa, di tangan kita lah yang akan menentukan adakah mereka akan berjaya atau tidak, dan pastikan apa juga keputusan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kepada kayu ukur ilmu dan wahyu, bukan berdasarkan kepada sentimen emosi semata-mata. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Saudara Amir dan Parti Muda. Doakan saya. Dan kita mengucapkan terima kasih Sinar Harian jemput saya. Semoga kita berjumpa lagi ada kesempatan yang lain. Kepada semua penonton yang ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda dialu-alukan untuk mengikuti platform Spotify Sinar Harian, dan anda juga dialu-alukan untuk mengikuti platform-platform media sosial kami yang lain di Facebook, Instagram, Twitter, Threads, TikTok dan sebagainya. Dan untuk melayari berita dalam dan luar negara, sila layari www.sinarharian.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi dalam plot twist yang akan datang. Saya Hazir Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.